Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum, apa khabar anda semua penonton Wanita Hari Ini. Siaran Selasa hari ini penuh dengan kemeriahan. Kami berlintas langsung di foyer ataupun perkarangan Seri Pentas hari ini. Nak kami kongsikan dan bawakan antara topik kudapan menu jalanan yang mungkin ada dalam kalangan anda meminati menu-menu ini. Kalau tengok dekat depan meja ni memang ada macam-macam kudapan jalanan. Anda pula bagaimana? Apa antara menu kudapan jalanan yang menjadi kegemaran anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami. Hari ini 21 Jun 2022. Fiza, sudah tak sedar kan kita dah nak habis bulan Jun dah. Tinggal kurang lebih seminggu saja lagi sebelum Julai. Kita ucapkan selamat datang dan selamat tinggal kepada Jun. Apa yang pasti kita doakan semua urusan kita setiap hari dipermudahkan. Betul tu. Dan berbaki 6 bulan lagi lah sebenarnya kan sebelum kita meninggalkan tahun 2022 ini. Separuh tahun dah separuh tahun. Sekejap sangat. Dan kita harapkan juga apa yang kita tak dapat lakukan sepanjang tahun 2020 ataupun 2021 akibat terkesan daripada pandemik COVID-19 itu dapat dilaksanakan di dalam tahun 2022 ni. Tapi Yana, tak apalah. Orang kata jangan terkejar-kejar. Orang putih kata apa? Slow and easy? Slow and easy. Orang kata buat satu perkara di satu waktu. Jangan kita terlalu terkejar-kejar sampai semua pun tak dapat. Dan bila kita bercakap tentang bekerja-kejar ini kan ada orang yang tak sabar untuk mencapai impian dan kejayaan mereka. Ini juga ada satu lagi kejayaan setelah semalam yang Nada Hawa kongsikan tentang kejayaan atlet kiring kita. Hari ini kami nak kongsikan satu lagi kejayaan yang cukup membanggakan. Okey, selepas mengungguli kejohanan skuash remaja Asia di Pattaya, Thailand semalam, Aira Azman kini bertekad untuk memburu emas pada kejohanan skuash remaja dunia di Nancy, Perancis Ogos nanti. Baru sahaja berusia 18 tahun Fiza, yang juga merupakan adik kepada pemain kebangsaan Aifa Azman. Dia cakap kejayaan meraih gelaran kelima di kejohanan skuash remaja Asia itu telah menyuntik semangatnya untuk terus mencetak nama di peringkat lebih tinggi. Tahniah kita ucapkan kepada Aira dan semoga terus mendapat memburu gelaran dunia itu. Dan ini lagi sesuatu perkara yang viral. Kalau baru-baru ini kita dah kongsikan tentang bingkisan tular tentang seorang wanita bernama Mazna ini yang menjual cakoi di tepi jalan tetapi fasih berbahasa Cantonese. Tapi Yana, inilah dia katakan kuasa viral ataupun tular ini disebabkan video beliau yang tular itu, beliau fasih berbahasa Cantonese. Beliau yang mempunyai 16 orang adik-beradik ini telah pun terpisah bersama dengan abangnya sejak 10 tahun yang lalu. Dan daripada video yang tular itu, alhamdulillah mereka telah pun dapat bercakap melalui telefon dan mereka telah pun dapat berjumpa kembali selepas kali terakhir mereka berhubung sebelum ibu mereka meninggal dunia. Macam tu. Betul. Dah lama sebenarnya terpisah. Tapi disebabkan macam Fiza katakan tadi, kuasa viral dan juga kehebatannya menjual dan membuat cakoi. Okey. Cakap tentang pula cakap pasal cakoi. menjual dan membuat cakoi. Kalau kita tengok video Puan Mazna pasal cakoi tu memang sedap sangat. Dan di depan kami ini juga hari ini ada baby cakoi. Baby cakoi ini kudapan menu jalanan yang boleh dimakan dengan kaya pandan. Kemudian kita ada juga ini kita panggil apa ni tadi? Kuih pau kacang. Kalau anda tengok di Kecil TV sekarang ni itu video Puan Maznah menjual cakoi. Cakoinya panjang-panjang kan? Yang di studio kita bawakan hari ini adalah baby cakoi. Kalau semalam saya cakap dengan Hawa, saya tak suka makanan kudapan jalanan Melayu. Saya suka English. Churros. Sebenarnya cakoi je. Okey, kita ada sudu dan garpu di hadapan. Di hadapan Yana tu ada apa Yana? Okey, ini setiap minggu ada, kan? Ini macam tak perlu diperkenalkan lagi. Memang tak asing lagi. Ini adalah apam balik. Dan kalau kita tengok tahap kegebuan apam balik ni, memang kecuali Leo dibuatnya. Dan ini sepanjang mengandung saya dan Fiza, saya memang suka sangat makan rojak buah. Kalau saya boleh tunjuk sikit kepada anda, bukan boleh tunjuk je, boleh makan juga. Boleh makan sekali. Selalu Yana,
tiap minggu kita akan tanya, okey, apa menu kegemaran Yana? Okey, kalau minggu ni saya nak tanya soalan ni, Yana nak jawab macam mana? Alamak, susah nak jawab ni sebab abang balik, rojak buah, loceng, popiah basah, cakui baby ni semua kegemaran saya. Okey, kita ada pelbagai menu jalanan ataupun kudapan jalanan ni. Ada loceng, ada popiah basah, baby cakui dan juga kuih pau kacang ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi sambil kami nak menikmati dan merasai menu kudapan ini, sambil-sambil anda tonton kami juga nak kongsikan kepada anda bingkisan rangkuman TikTok antara menu-menu kudapan yang mungkin popular dalam kalangan rakyat di Malaysia. Semua yang Fizah cakap tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum bisa aku mendapatkan pria tampan yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran. Aduh, aduh, jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Okey. Lagi mereka ada? Ayam sini nak tak? Ayam mereka. Ayam ada banyak. Mau makan, mau minum, bikin sendiri. Cuci baju, celana, nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati, aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Bisa talak dulu, talak dulu. Ala-ala jahe jahe, aja-aja nehi-nehi. Aduh biung, nyong ora sudi. Kelantan ni bos, demo tak kena bagi. Kita lalu sikit, lacak. Itu dia Fizah. Orang kata indahnya tinggal kat Malaysia ni. Macam-macam jenis makanan ada. Tak kurangnya kudapan jalanan. Betul. Itulah keistimewaannya kan. Kita ni memang sangat-sangat untung macam Yana katakan tadi. Dan tadi Yana dah rasa pun rojak buahnya. Tapi kita sekarang ni nak bersama dengan pengusahanya sendiri, iaitu Puan Haliza binti Ali, ataupun lebih mesra dipanggil Bonda. Betul? Betul. Okey, hari ni kita nak kongsi tentang rojak buah. Kalau cakap tentang rojak buah ni Bonda, lain orang mungkin lain resepinya, lain caranya. Orang utara mungkin lain, orang selatan mungkin lain kan? Okey, resepi rojak buah Bonda ni apa keistimewaannya? Keistimewaan resepi rojak Bonda ni, paste dia kita tak menggunakan belacan. Okey. Sebab banyak majoriti yang boleh rasa, dia penyakit gout boleh rasa. Okey. Kemudian yang vegetarian, yang allergic udang pun dia boleh rasa rojak Bonda kan. Kemudian keistimewaan yang utama sekali, inilah keropok Bonda. Keropok Bonda. Itu memang Bonda memang buat sendiri ke apa? Ya, Bonda buat sendiri yang ini. Mungkin boleh cerita sikitlah keropok ni diperbuat daripada apa sebenarnya? Keropok ni adunan daripada dua tepung. Tepung gandum dengan tepung beras. Tepung gandum dan tepung beras. Jadi padanan buah-buahan, kuah rojak tu sendiri dan keropok ni tadilah yang membuatkan istimewa sikit rojak buah Bonda ni. Kemudian kepekatan kuah Bonda. Kepekatan dan kelikatan tu lah. Okey, Bonda boleh ke kalau nak kongsikan kepada penonton kita cara untuk kita buat rojak buah ni? Maklumlah kan, macam ramai orang yang macam Uyaina dan kawan-kawan yang tengah berbadan dua ni, katanya kalau sepanjang tempoh mengandung suka benar teringin nak makan rojak. Manalah tahu kan, kalau tak sempat nak beli bolehlah buat kat rumah kan? Ya, betul. Okay. Bahannya? Bahannya buah-buahan dia
ada 6 jenis buah. Bonda ambil semua buah tempatan. Okey. Buah tempatan ni senang kita nak cari. Macam mangga. Hari ni mangga ni bonda gunakan mangga. Kita apa saya tolong pegang. Mangga ni mangga apple. Kemudian ada 2 jenis mangga ya? Dia banyak jenis mangga. Mangga katak pun ada. Tapi hari ni bonda lebih ni kan pada mangga apple. Lebih lemak-lemak lah macam tu sebab ya. senang kita nak cari kan. Kemudian nenas ni bonda gunakan nenas madu. Okey. Yang buah-buah lain tu macam betik ni. Ni Betik bonda muda sikit, ya, bonda gunakan betik kampung ni. Mana dapat ni memang beli kat pasar ke tanam Ya, sendiri ada yang tanam, ada yang pasar dia yang jual betik kampung lah. Kena carilah ya. Ya. Kalau selain daripada 6 jenis buah ni kan, apa lagi antara variasi buah lain yang boleh kita sedapkan lagi? Jambu air pun boleh kita masukkan. Kemudian kedondong, dia masam-masam kan. Pun boleh kita masukkan sekali dalam. Sengkuang dah ada ni. Ya, betul. okey. Baik, seterusnya Bonda. Ya. Seterusnya apa yang nak diletakkan? Seterusnya Saya nampak ada cili padi sebelah Bonda ya, tu. betul. Kita masukkan paste dia. Masukkan paste, okey. Bonda, sambil Bonda masukkan paste ni kan, nak tahulah juga. Adakah ini memang resepi ciptaan Bonda sendiri ke ataupun resepi turun-temurun macam mana? Betul. Ini resepi ciptaan Bonda sendiri. Tapi yang ini Bonda ambil daripada seorang kawan yang dulu dia bekerja dengan Chinese. Jadi belajar lah ya. Bonda belajar daripada dia. Kiranya cili ni memang kena tumbuk dulu. Asing Dia ikut pada siapa yang suka pedas. Nak extra pedas? Nak extra pedas Saya boleh. dah pizza yang suka pedas. Okey. Kita nak tengok kepedasan dia setakat mana yang orang suka. Jika pedas tu dia nak pedas lebih, Bonda letak cili lebih lah. Okey. Saya ingatkan cili ni dia campur sekali dengan kuah dan dimasak sekali. Rupanya asing ya Bonda? Cili tu pun Bonda campurkan juga dengan paste dia. Tapi bukan cili api lah. Okey. So pedas ni memang secukup-cukup rasa lah. Saya tolong gaul boleh? Boleh. Silakan. Saya tolong gaul macam ni Ada tak skill ataupun teknik kita nak gaul ni? Ke tak payah macam tak kisah je lu? Dia sebenarnya teknik menggaul ni kita jangan gaulkan keseluruhan dia macam penuh sangat dia. Bahan-bahannya. Bukan bahan-bahan dia. Dia punya apa tu? Dia punya paste tu kita palit-palit je. Palit je. Sikit-sikit macam ni je lah. Kenapa macam tu Bonda? Ya. Kenapa kena macam tu? Bagi kata nampaklah keunikan buah tu. Jangan bagi seragam sangat. Okey, yang ni? Yang ini campuran ni kita pun boleh tabur. Dia sebenarnya banyak teknik yang kita boleh gunakan. Baiklah. Banyak teknik yang kita boleh gunakan. Bonda kemudian pun boleh. Yang ini Bonda dah kongsi kat Uyana cara nak tabur-tabur ni kan. Tapi sambil-sambil kita pun dah penghujung segmen kita ni, Bonda mungkin boleh kongsikanlah buka kedai kat mana. Lepas tu kalau orang nak beli Instagram dia macam mana? Kios Bonda ada di Taman Layang, Metropolitan Kepung, tempat diorang main layang tu. Tapi bukan di bawah bangunan tu. Bonda di dalam taman, Pengakhir Padang dan bersebelahan dengan tasik yang besar tu. Baik, setiap hari ke Bonda buka? Bonda buka setiap hari Sabtu dengan Ahad, jam 8 pagi hingga 7 petang. Okey. Ada sesiapa nak ambil view petang, bolehlah santai kat dalam kios Bonda. Baik, Bonda. Ni dah kira dah siap kan? Saya nak cedok, saya nak bagi dekat Fiza supaya Fiza boleh rasa. Sebab tadi saya dah rasa. Banyak sangat tu. Okey, saya bagi ni. Okey. Yelah, sebab Yana dah sendokkan saya banyak ni, jadi kita terpaksa berehat seketika sebab kita nak menikmati hidangan rujak buah ni. Sebab lepas ni kita orang sama-sama nak menikmati pula apam balik. Awak ada apam balik? Ada loceng, ada apam balik, ada cakap baby. Jadi pastikan anda semua tak ke mana-mana. Ya, meriah kita hari ni ya. Kita berehat seketika. Silakan, Fiza. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Makanan jalanan atau street food amat popular di seantero dunia. Malaysia juga tidak terkecuali memiliki pelbagai menu makanan jalanan yang cukup istimewa. Menjadi antara negara top 30 makanan jalanan terbaik di dunia, sudah semestinya ia menjadi satu lokasi pelancongan yang dinantikan oleh pelancong dalam dan luar negara.
Sate, burger, pisang goreng, cendol serta keropok rekor merupakan antara makanan jalanan yang amat digemari oleh pelbagai lapisan masyarakat. Makanan sebegini bukan sahaja mudah untuk disediakan dengan cepat, malah ia juga sesuai untuk dijadikan sebagai alas perut bagi mereka yang mempunyai kekangan masa. Bukan sahaja enak, malah harganya juga jauh lebih murah dan berpatutan. Tuntutan masa yang padat dengan tugasan harian bukanlah penghalang untuk menikmati beraneka menu sedap, sekaligus dapat mencipta memori dan mengimbau kembali kenangan menikmatinya bersama yang tersayang hanya di tepi jalan. Itu tadi sedikit sebanyak info tentang kudapan jalanan yang terkenal di Malaysia sebenarnya. Dan kalau tadi kami dah kongsikan dengan anda semua tentang rojak buah dari Bonda Rojak Buah. Okey, sekarang ni Yana bersama dengan Puan Istiadah Muhammad Rizal dan juga Encik Abdul Aziz Arisman yang merupakan pengusaha Aziz Apam Balik. Apa khabar Kak Is? Sihat abang sihat Okey, sama-sama. Okey, kalau kita tengok kan Apam Balik ni pun memang kalau pergilah ke mana-mana pasar malam sekalipun, di tepi-tepi jalan pun memang pastinya akan ada orang yang menjual Apam Balik. Apa menjadi keunikan ataupun keistimewaan Apam Balik Aziz ni? Keunikan dari kami. Okey. Sebenarnya kami guna resipi dari abah kami. Resipi turun-temurun lah. Yang mana abah kami dah meniaga Apam Balik ni dari tahun sekitar 80-an. Lama dah. Lepas tu kan Kak Is, kalau kita tengok kan Kak Is, yang original punya Apam Balik tu, dia gabungan kacang dengan jagung. Betul, ada gula taburan dia kan. Okey, itu yang original. Antara variasi yang dah dimodernkan sikit, apa aja yang ada? Okey, yang dimodernkan. Macam kami ada best seller yang macam ni adalah chocolate cheese. Kalau kamera boleh zoom sikit dekat chocolate cheese ni. Yang ni ya? Ya, betul. Yang ada chocolate cheese, boleh nampak cheese dia, coklat dia tak kedekut, memang tak kedekut. Dan yang paling best, kami guna jagung homemade. Tak guna jagung tin. Tak guna jagung tin. Itu istimewa tu, memang dibancuh sendirilah di rumah. Betul. Okey, yang ni apa pula? Yang ni menu legend. Pulut hitam kelapa jagung. Ini kalau OG sukalah ni sebab ada pulut hitam kan. Lagi apa antara variasi yang ada? Ada pisang. Lepas tu kemudian kami pun ada salah satu apa lagi? Peanut butter banyak. Sebenarnya banyak. Yalah, kalau kita lihat, kalau yang moden tu dia ada peanut butter, ada coklat, strawberry dan sebagainya kan. Okey, dari segi cara nak membuat ni pula. Kalau kita tengok abang Aziz kita buat ni kan steady je, relax je. Tapi kan kalau kita tengok tahap kegebuan Apam Balik ni kan, mungkin ada resepi yang nak dikongsikan tentang macam mana sebenarnya nak memastikan Apam Balik yang kita buat ni sedap dan gebu. Okey, untuk nak memastikan dia kekal gebu, resipi basic lah. Resipi basic macam biasalah, tepung, telur. Tepung apa yang digunakan? Tepung gandum je. Tepung gandum sahaja? Tepung gandum sahaja. Lepas tu ada serbuk penaik, baking soda, baking powder, sedikit vanilla essence, lepas tu sedikit garam, gula. Itu je basic. Kena letak garam sikit baru rasa lemak. Lepas tu kita macam kami kacau guna ni bambu. Rotan. Kalau boleh Abang Aziz pegang sikit rotan tu. Rotan ni. Macam tu kenapa menggunakan rotan ni untuk mengacau? Selalu macam kek kan ada guna mixer kan. Kalau macam Apam Balik kami guna rotan, nak bagi make sure lah dia punya ni sebati tepung dia. Senang kacau. Lepas tu kalau guna mixer kadang terlalu overmix kan, orang cakap dia kuih tak gebu. Tu abang letak lagi bang cheese tu banyak-banyak bang bagi dia gebu naik. Ini best seller. Ni best seller juga ya. Okey, Yana nak rasa sekejap lagi, tapi mungkin Kak Is nak kongsikan juga. Kalau dari segi nak masak ni berapa lama di atas api? Yalah maklumlah kalau ada yang teringin nak cuba buat dekat rumah kan. Betul. Dia tak lama, masak sekejap je macam ni. Dalam 5 hingga 10 minit macam tu je. Okey, 5 ke 10 minit sahaja. Baik, Kak Is, kalau boleh kongsikan juga dalam kalangan penonton ni ada yang teringin nak rasa kan Apam Balik Aziz ni, macam mana caranya, kedai di mana, kalau ada social media, apakah social medianya? Untuk social media boleh jemput masuk ke IG kami, Aziz Apam Balik. Aziz Apam Balik Malaysia lah. Kalau lokasi ni kedai ke gerai ke apakah? Gerai di Jalan Cempaka untuk Isnin hingga ke Khamis. Okey. Jalan Cempaka, Kampung Sungai Kayu Ara.
Jalan Cepaka, Kampung Sungai, Kayu Ara. Oh, kalau tengok tu dah nak siap dah. Abang Aziz kita buat dah. Okey. Yana sebenarnya nak cuba. Okey. Tapi Kak Is nak suggest saya makan yang mana? Selalu suka pilih siapa? Saya suka yang original sebenarnya. Original. Okey, kita cuba yang original. Okey. Sambil-sambil yang nak rasa ni, sebelum kita ke stesen seterusnya bersama dengan Fiza, kami ada satu lagi paparan menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang burger TikTok kahwin campur yang disediakan oleh wartawan kami Tasha. Jom kita tengok. Terima kasih. Burger adalah makanan jalanan kegemaran yang popular di Malaysia. Sejak dari dulu lagi, ianya telah menjadi pilihan sebagai menu utama mahupun santapan ringan. Sehingga terdapat banyak restoran yang menyediakan pelbagai jenis burger yang lazat dan unik. Antara yang menjadi kegemaran ramai sekitar Lembah Kelang adalah burger TikTok cincang kahwin ini. Diusahakan oleh Syarim Ismail, 59 tahun, dia telah mengusahakan gerai jualan burger jalanan sejak dia berusia remaja lagi. Palung berminat daripada mak bapak ayah. Palung pun dulu memang berniaga. Berniaga bermakna sampai ke tahap saya pun saya kena ambil alih. Berniaga lah. Yang specialnya bermakna selain daripada ayam campur daging dicincangkan, kita pun ada roti besar, kambing, arnab, rusa, burung unta, ikan udang dicincangkan. Setiap hari seawal jam 5 petang, Syarim akan memulakan perniagaan sehingga lewat malam. Rata-rata lebih kurang 1,000 burger terjual setiap hari dari 3 cawangannya di sekitar Lembah Kelang. Kita tengok seluruh Malaysia kebanyakannya burger kecil, besar kecil ya. Sekarang ni kita upgradekan lagi nak buat bagi customer bagi menarik. Dan palung tempah roti besar dan palung cincang daging, ayam campur daging. Lepas tu dalam tu black pepper, mayonnaise, sos dengan telur 2 biji. Bermakna namanya kami cincang roti besar. Terkenal dengan saiz burgernya yang besar dan daging burger cincang yang lazat, tidak hairanlah gerai burger jalanannya selalu dipenuhi pelanggan setiap hari. Sambutan orang ramai, alhamdulillah sekarang dah sedikit dah melonjak naik. Yang famous sekali malam lepas maghrib sampai ke pagi, lebih kurang dalam pukul 2 pukul 3 pagi memang ramai. Mencari rezeki tidak kira walau di mana sekalipun, yang penting usaha dan seronok untuk melakukannya meskipun hanya di tepian jalanan. Wah, mesti ramai yang terliur tengok burger tu. Bergembira kita hari ini kerana sekarang kita nak jual lokcing pula. Mari lokcing 3 berapa tadi? 10 RM3. Salah. 10 RM3. Ada sausage ni pula daripada harga RM2.5 sampai ke RM3. Tapi bukan nak jual, nak kongsikan kepada anda menu lokcing ni bersama dengan Husaini Ayub. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Baik Alhamdulillah. Tadi tengah potong cili padi tu nak buat apa tu? Biasa kita akan tabur kat atas ni lah. Oh, tabur dekat atas. Kita akan tabur kat atas ni. Sausage ni lah. Ya, betul. Okey, tapi sebenarnya ini juga semua ni dipanggil lokcing kan? Okay. Tapi kita mulakan dengan lokcing sate ikan ni lah dulu. Saya sebut salah tadi, macam mana harga dia? RM10 RM10 Kalau zaman sekolah dulu, satu harganya 5 sen ke 10 sen kan? Betul. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit tentang nostalgia lokcing sate ikan ni. Ni makan dengan apa sebenarnya? Okey, kebiasaannya lokcing ni sate ikan memang dimakan dengan sos dia lah. Okey. Sos manis ada dengan sos manis pedas. Sos manis pedas. So dua jenis sos yang kita letakkan lah untuk sate ikan ni. Ada 2 jenis sos, satu yang pedas, satu yang biasa, yang manis. Yes. Yang dia kata satu yang manis. Penerbit kata manis macam orang yang menjualnya. Okey, jadi kalau tadi kita kongsikan tentang sos itu memang dibuat sendirilah. Ya, betul. Sos tu dibuat sendiri. Okey, ini lokcing ni yang dibakar. Kalau kita cakap tentang sate ikan ni, dia boleh tak dimakan begini saja ataupun memang kena bakar? Normal kalau kebiasaannya lokcing ni kalau makan saja dia rasa macam kosong lah. Sebab dia punya
punya pasangan dia, sos dia. Okey. Sama ada sos manis ataupun sos manis pedas lah. Tapi kena bakar dululah. Ya, betul. Okay. Kalau tak bakar pun boleh makan. Cuma tak berapa nak sedap. Sebab kalau ikutkan dia memang dah masak dah pun. Maknanya boleh jugalah kita nak makan macam ni je. Tapi kan ini sebenarnya kakaknya yang membantu. Tapi kalau nama perusahaannya adalah Lok Ching Lockdown. Okay, mungkin boleh kongsikanlah sikit sejarahnya. Macam mana lah boleh bermula dan terfikir nak jual Lok Ching ni? Okey, Lok Ching Lockdown ni asal dia nama dia Lok Ching je kan. Tapi lockdown tu bersempena dengan PKP tempoh hari. So idea ni ambil daripada inilah PKP. Okey. So tercombine lah dia punya nama tu jadi Lok Ching Lockdown. Okey, tapi kadang-kadang masuk PKP tu macam-macam idea yang datang. Ada orang jual roti canai, ada orang jual kerabu mangga, ada orang jual nasi lemak. Tapi kenapa anda memilih untuk jual Lok Ching ni? Adakah dia unik ataupun bagaimana? Okey, salah satunya keunikan dia, satu keunikan dia. Satu lagi kebetulan kalau ikutkan dekat pasaran banyak makanan yang lebih kurang sama je. Okay. So saya bawa kelainan sedikit. So tercetusnya idea jual Lok Ching. Okey, sambil kakak tengah bakar tu, kalau kita tengok cara dia bakar sausage pun ada cara memang kena kelar-kelar, kita panggil kena kelar-kelar. Sekarang ni saya nak tuangkan sos. Dekat mana kita perlu tuangkan sos? Mana-mana je. Mana-mana saja. Semualah. Kita campur ke ataupun kita pilih sos mana-mana kita nak? Kebiasaannya saya akan letak yang sos yang merah tu. Merah dulu. Ya. Okey, saya kacau Saya kacau dulu. Tuang atas ni je macam ni. Atas ni je. Okey, tuang macam ni. Biasanya masa menjual tu kita akan display dengan cara macam ni lah. Maknanya kalau kita beli tu dah siap ada sos lah. Betul. Dan kita top up lagi ekstra lah untuk sos. Okey. Kalau kita lihat kan sebenarnya dia nampak macam biasa tapi sebenarnya luar biasa. Macam yang ada di atas bara ni sebenarnya ada pelbagai jenis sausage, ada yang di dalamnya ini dalamnya ada apa ni? Okey, ini nama dia sandwich ayam. Dalam dia ada macam sayur, suun. Ya, betul. Dia ada campur-campur dengan keju dengan telur. Okey. So ni antara yang favorite punya sausage lah. Ini antara yang favorite. Nama dia sandwich. Okey, ni chop booking tepi satu. Okey. Lagi ada juga yang dalam dia macam ni kan. Dalam ni ada macam pulut. Ni betul pulut ke tak? Betul. Ni pulut sotong nama dia. Ini pulut sotong. Yes. Luar maksudnya? Dia kalau isi luar dia tu sotong. Dalam tu pulut. Okey, ni chop juga letak tepi. Okey. Lagi apa yang kita ada yang istimewa sebenarnya kan? Saya nak cerita sikit. Saya dah rasa satu tadi. Tapi itu yang ayam plain kosong kan? Tapi itu ayam madu. Ayam madu. Memang sedap sangat rasa dia. Dan ini kalau kita tengok ini adakah perisanya sama ataupun berbeza? Okey, Fiza, kalau ikutkan dekat sini 7 lebih kurang 7 ke 10 jenis kan. Sebenarnya banyak lagi. Tapi yang saya bawakan hari ini untuk wanita hari ini hanya untuk orang kata yang mana yang lebih permintaan pelanggan kami. Ini yang popular lah ni. Ini yang orang kata hot sale. Okey. Tapi mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang sebenarnya dah teringin lama tau nak makan Lok Ching ni, nak cari sate ikan ni sebab ini orang kata makanan rare lah. Kudapan jalanan tapi susah kita nak cari kalau bukan di tempatnya. Bagaimana cara untuk mereka menikmati hidangan Lok Ching Lockdown ini? Okey Fiza, untuk semua penonton wanita hari ini boleh follow Instagram kami iaitu Lok Ching Lockdown. Dan boleh juga datang ke Putrajaya, sekitar Putrajaya dari hari Isnin hingga ke hari Ahad. Saya akan ada di dataran Perbadanan Putrajaya pada hari Sabtu malam dan hari Ahad di Presin 15 Putrajaya iaitu Bazar Presin 15. Okey, minggu ni kita ada Jom Heboh di Putrajaya. Jadi mungkin kita boleh singgah-singgah nanti bawa lebih sikitlah Lok Ching ni. Okey. Jadi kita nak berehat dahulu seketika sambil saya nak makan yang saya cok sebab saya tengok abang-abang kameraman saya pun dah aim yang saya dah cok tak tepi tu. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Selepas ni kita nak kongsi 2 lagi menu jalanan yang cukup popular dan istimewa iaitu popiah basah dan juga cakoi baby. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kudapan jalanan, topik yang Yana sangat-sangat excited untuk share dengan anda semua. Di kaunter yang seterusnya, Yana bersama dengan Nur Atirah binti Arifin, pengusaha popiah basah Mama. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Khabar baik, sihat. Dengar-dengar cerita sebelum ni seorang model. Lepas tu sekarang dah buat perniagaan popiah basah. Tanya yang nak ucapkan. Okey, tapi apa specialnya popiah basah Mama ni? Okey, popiah basah Mama ni biasanya kalau yang kita tahu
Kebiasaannya kalau kita nak dapat bila bulan puasa je Ramadan, betul tak? Betul. Saya lah antara orang yang mencari di bulan Ramadan tu. Okay. Kemudian buat masa sekarang ni yang saya tahu bila saya berniaga ramai yang cakap susah nak dapat kan. Okey, so saya cerita sikitlah. Bermulanya popiah basah mama ni daripada bangsa sebenarnya. Bila bulan puasa saja. So dah 15 tahun kita dah 15 tahun di bangsa lah Jalan Telawi. So bermulanya saya hanya menggulung je di kedai. Okey, sambil-sambil kita boleh buat. Mula-mula menggulung je tolong mama lah ni. Betul. Okey, so belajar menggulung lah. Yang Ina nak try ke? Ya, saya dah pakai glove dah ni. Okey. So bila dah try menggulung tu cakap dengan ni mak saudara punya resepi lah. Cakap apa salahnya kalau saya try buka. Kita teruskan selepas Ramadan kan. Baik. Okey, so dia pun share lah dengan saya. So saya teruskan lah. Okey, tapi semasa Ramadan kita memang tahu permintaan ni memang tinggi kan. Betul. Sebab kalau nak ikutkan popiah basah ni antara menu wajib yang ada di bazar-bazar Ramadan. Betul. Tapi selain daripada bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain, adakah permintaannya tinggi juga? Itu yang saya cakap tadi, sebabkan atas permintaan, so saya teruskan selepas Ramadan sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya dapat sambutan yang sangat baik. Luar biasa. Ya, saya pun tak jangka lah. Sebab tiba-tiba kan dapat WhatsApp, tiba-tiba dapat minta order untuk ada yang infak, ada yang untuk open house, ada yang untuk wedding, macam tu. Tapi apa yang membuatkan popiah basah mama ni mendapat permintaan yang tinggi? Adakah dari segi sayurannya kah? Adakah dari kuahnya kah? Adakah dari segi penggulungnya ataupun tukang penggulung? Yang mana satu? Kalau biasalah kita mestilah nak dapat feedback daripada customer kan. Jadi bila tanya kebanyakannya cakap isinya padat. Lepas tu intinya rasa sedap lah katanya kan. Lepas tu sambal dia. Sambal dia padu. Itu yang bila makan tu dia macam meletup dalam mulut. Tapi sebelum yang nak gulung, kalau anda lihat ini adalah inti yang di dalamnya. Memang dimulakan dengan kuahnya terlebih dahulu. Lepas tu sayur-sayurannya nak tengok ada macam warna kuning-kuning sikit. Ada sengkuang, carrot, lepas tu udang geragau. Wajib. Lepas tu tauge. Ini yang warna kuning tu kita letak serbuk kunyit sikit lah. Untuk orang kata adalah colour sikit. Adakah variasi lain untuk sayur-sayuran dia ke memang ini sahaja? Ini sahaja. Simple je. Okey, Atira tunjukkan Yana satu contoh gulungan dia. Okey, sekarang ni Yana ambil satu. Okey, Yana ambil ini. Okey, mula-mula kita buat macam mana? Kalau boleh panjangkan dia sikit. Panjangkan dia sikit. Okey. Ambil belah kiri, kanan. Kiri dan bawah kanan. Bawah ni bagi tajam sikit. Bawah dia kena tajam. Bagi kita macam lock dia lah. Tak ada terkeluar kan. Betul juga. Lepas tu tolak ke atas. Okey. Ni tarik. Yang ni pun tahan. Tarik sikit. Yang ni pun tahan. Ni tahan tangan ni. Awak buat cantik je halus kurus. Yana punya gebu betul. Baru first time kan. Okey. Lepas tu tolak ni. Tolak ini. Okey, tolak ini. Ni Yana tolak sikit macam ni. Okey. Kiri kanan. And then ni tekan tolak slow-slow. Takut kuat-kuat nanti. Tak apa. First time. Okey lah tu. Ya ke? Dah. Okey, siap. Beza profesional dan perosak yang buat. Tak adalah. First time. Tapi kiranya tadi cakap dah 15 tahun ya? Dah 15 tahun bermulanya popiah basah mama bangsa lah pada mulanya. Lepas tu saya buka sekarang di Danau Kota. Okey, sekejap. Sebelum kita cerita tentang yang dekat Danau Kota tu, penerbit ada tanya juga kalau bangsa tu specifically di mana? Jalan Telawi, Bazar Ramadan Bangsa. Memang yang biasanya memang Jalan Telawi tu satu je Bazar Ramadan yang panjang yang panjang tu. Ya, dia dekat situ lah memang kira first atau second lot tu every year. Okey. Lepas tu yang sekarang di Danau Kota? Danau Kota dekat area Uptown Bazar Wangsa Maju dekat tepi jalan tu. Okey, baik. Bolehlah pergi berkunjung ke kedainya. Okey, Atira kalau boleh kongsikan juga apa yang kita intinya macam mana kita nak buat tu? Okey, sekarang saya belajar cara macam kita buat sayur dia lah. Okey, sayur dia. Sebab kadang-kadang orang kata popiah basah ni juga antara menu sihat kan? Betul. Menu yang kalau ada yang nak diet ke, betul. ada yang nak jaga badan ke, kira macam eat clean lah. Clean. Betul. Sebab dia sayur kan. Okey, so sekarang ni kita panaskan dulu minyak. Kita kena tumis sikit lah. Baik. Okey, so pada minyak dah macam agak panas ni. Okay, kita masukkan terus ni bawang putih dengan bawang besar yang kita dah tumbuk. Okey. Kena tumbuk dulu Ya, tak boleh tumbuk. kisar? Tak boleh? Kisar, ikutkan. Kalau tumbuk tu macam rasalah sikit. Okey. Biasanya setiap hari berapa banyak pieces ataupun kepingan popiah basah yang Atira akan sediakan? Kalau ikutkan pieces tu boleh dikatakan dalam 250 ke 300 lah. Macam tu. Dan dijual dalam ikut pack lah. Kiranya macam satu pack tu ada tiga keping. Popiah basah 5 keping. Saya jual satu set tu RM5 ada 4 pieces.
Betul. Okey. Kalau macam saya, kalau pergi ke pasar Ramadan lah kan, popiah basah ni memang wajib beli. Lepas tu berbuka tu makan ramai-ramai, kadang-kadang dia jadi pembuka selera sebelum makan nasi. Sebab kan kadang tu sambal dia, inti dia kan. Betul. Tapi lepas kan tu susah nak dapat lah sebenarnya. Kalau macam Yana paling suka kalau udang garau dia tu macam banyak sikit. Betul, itu yang buat perasa dia pun. Okey, so sekarang ni kita tengok bawang tu macam dah naik bau kan. Lepas tu dah perang-perang sikit. Kita masukkan udang geragau. Oh, terus masuk udang geragau ya? Betul. Sambil Atira buat tu, Yana gulung yang lagi dua ni ya? Okey. Walaupun macam rupa dia macam lain macam dah ni. Tapi boleh lah ya. Tak apa, first time kan. Okey, bila dah masukkan udang geragau tu pun, dia macam dah perang-perang gitu. Baik. Tapi kan Atira, tertanya-tanya juga, memang kena guna udang geragau sahaja ya? Tak boleh guna udang yang lain? Kalau ikut pada resepi mak saudara saya ni, dia pakai udang geragau. Oh, pakai udang geragau. Yelah, kita belajar daripada dia, bermulanya daripada situ kan. Kita pun hormatlah resepinya. Kita resepi turun-temurun tau. Dah 15 tahun. Okey, so kita masukkan air. Oh, bau dia pun dah naik dah tu. Bau udang tu kan? Dah naik dah. Okey, so air tu ikutlah pada sayur banyak mana kita pakai. Okey. Okey. Yang saya buat ni, betul kan? Kira halal lah. Halal lah. Itu yang ni dia gemuk-gemuk sikit lah. Ini dia popiah basah pelbagai saiz dan bentuk. Okay, bolehlah jadi garam tau. Okey, baik. Garam tu pun ikut sesedap rasa lah. Ada dah rasa. Lepas tu ada perasa sikit. Tu kunyit. Betul. Tapi kan sebenarnya kalau popiah basah ni mungkin orang kadang-kadang rasa macam kuah dia yang paling penting. Tapi sebenarnya inti dia tu, sayur-sayuran dia tu, cara masak dia tu pun mainkan peranan penting juga untuk buat popiah basah tu sedap ke Atira? Betul. Sebenarnya macam contohlah kalau kita nak pada saya, kalau sambal saja, kalau kita makan, contoh ada customer, anak dia tak nakkan sambal. Sebab pada sambal saya, dia taklah pedas, tapi manis pedas kan. So, anak dia kata tak nak sambal. Ada tu pula macam yang, warga gemas ni pun tak nak sambal. Betul. So, dia makan macam tu je. So, cakap dengan dia kata, okey, sebab inti dia dah rasa dah. Lepas tu ada bawang goreng, ada kacang tumbuk. Dia dah mix semua. Betul-betul. Dan itu sebenarnya yang membuatkan popiah basah tu sedap juga. Betul. Okey, so dah siap ni semua, macam dah tengok perang-perang, masukkan carrot. Barulah akhir sekali anda kira barulah masuk sayur-sayuran dia. Betul. Kalaulah ada yang kata kalau saya tak nak letak carrot, saya tak nak letak sengkuang, tak nak letak toge, adakah alternatif sayur lain yang boleh dimasukkan untuk jadi popiah basah? Okey, biasanya lah kebiasaannya popiah basah ni memang sengkuang, carrot. Kalau kita jual pun bila customer tanya, sengkuang carrot eh. So macam yalah ikutkan pada saya pun pengalaman kita belajar daripada mula inilah bahan-bahannya. Tapi ikutlah pada selera masing-masing, tempat masing-masing. Boleh je nak tukar variasi tu. Okey, jadi ini dah kira last step lah ya. Dah last step. So berapa lama di atas api kalau ni? Kalau ikutkan kena tunggu sampai dia masak tapi taklah layuh tu sangat sebab nanti tak ada rasa dia punya crispy tu kan. Okey, baik. Ini yang sedang dimasak dan ini yang dah siap dimasak. Dan ni saya dah campur dengan tauge. Okey, dah campur dengan tauge. Maknanya tauge tak masak sekali lah kan? Ikut tadi kita dah tapis, kita buat keluar, kita masukkan tauge. Okey, baik. So kita campur baru kita mix. Kalau tengok ini je pun nampak dah sedap dia tu. Lepas tu barulah taburkan sedikit serbuk kunyit. Betul, gaulkan sekali. Bagi dia colour. Okey, baik. Ini adalah hasil yang siap. Walaupun yang Atira buat ni cantik je, saiz dia semua panjang-panjang, comel-comel. Yang nak buat ni adalah satu sikit. Ikut tuan lah. Okey, sekali lagi Atira nak kongsikan social media dan di mana untuk pergi ke kedai ataupun gerai popiah basah Mama ni. Okey, bagi siapa yang nak cuba, nak boleh datang ke Popiah Basah Mama di Danau Kota, tepi jalan tu area Bazaria Wangsa Maju, dan bolehlah follow Instagram saya Popiah Basah Mama. Popiah Basah. Popiah Basah Mama. Popiah POPIA. Basah Tak ada jarak. Mama, tak ada jarak. Sekaligus je. Yes, betul. Okey, kita kat Mama dengan Mak Zara. Okey, baik. Sekejap lagi kita nak bersama dengan Fiza untuk stesen yang berikutnya dan yang terakhir iaitu Baby Cakoy. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan dahulu paparan ini yang berkenaan dengan pendapat orang ramai tentang apa agak-agaknya menu kudapan jalanan kegemaran mereka. Jom kita tengok. Saya paling suka burger lah. Burger adalah kegemaran saya bila waktu malam. Kalau saya habis program TV, malam balik saya nak cari burger. Memang sangat bangga lah. Sebab macam-macam makanan kita boleh cari. Lepas tu, kalau ikutkan zaman sekarang dah banyak street food ni dah bersih-bersih lah.
Diorang dah pandai jaga kebersihan. Saya paling suka goreng pisang cheese dan ada yang coklat sebab saya ni memang kuat manis orang kata. Saya paling banggakan sebenarnya goreng pisang kita lah sebenarnya dengan ada cempedak goreng dan seangkatan dengannya macam kodok. Dan sekarang pun diorang dah ada improvise sikit, ada campur tu campur ni. Jadi saya rasa benda tu sangat orang kata originality Malaysia tu masih ada. Saya kalau segi favourite lah cendol dengan laksa. Pisang goreng pun favourite juga. Pisang Johor yang sambal kicap tu. Itu memang kata favourite lah. Memang betul lah, dia macam kewajipan lah. Macam balik sekolah atau balik kerja ke kan. So tengok cari pisang goreng lah. Nak cari apa lah, nak makan mi lah, nak cari cakui lah kan. Macam tu lah, dia macam dah jadi macam kita ni habit lah kan. Itu dia macam-macam pendapat orang ramai tentang menu kegemaran kudapan jalanan mereka. Dan antaranya ada juga yang kata suka cakoi. Jadi ini kita nak kongsikan menu baby cakoi. Ni ada confession ni nak buat ni. Tadi sementara tunggu Uyana interview meja sebelah, Popia tu, sedap pula tengok dia makan Popia. Saya dah makan 4 ketul baby cakoi ini dan satu, apa nama kuih ni? Pau kacang merah. Pau kacang merah. Memang rasanya sangat-sangat sedap sebab kali ni kita nak rasa dulu menunya sebelum kita nak kongsikan kepada anda apa bahan-bahan dan cara-cara untuk kita masak menu kita. Kita bersama dengan Encik Muhammad Rokaini Abdul Rahman dan juga Puan Su, pasangan suami isteri ni. Okey, boleh kongsikan sedikit tentang keistimewaan baby cakoi ni? Sebab selalu cakoi orang jual panjang-panjang, besar-besar kan? Tapi kenapa jual yang baby? Baby ni dia dapat ilham daripada Thailand lah. Sebab dia memang sampai sana masa lepas kahwin dengan dia. So ada macam cakoi kan. Dapat inspirasi lah Thailand kan. Sebelum ni saya bekerja sebagai mekanik lah. Lepas berhenti dan ada kerja buat ni. Kita balik ke Thailand dalam masa sebulan. Kita belajar buat. Okey, nak tanyalah, memang orang Thailand ke? Asalnya dari Thailand? Isteri saya. Isteri asalnya dari Thailand. Kecil molek Jesu ni baru pun berusia 27 tahun. Sebenarnya tadi saya kan, bukan saja saya makan. Bila saya makan, masuk dalam mulut, kulit luar dia ni sangat-sangat crispy ataupun rangup, tapi dalam dia sangat-sangat lembut. Jadi bila saya pegang doh dia sangat-sangat lembut. Kalau dapat kamera kita tengok, dohnya sangat-sangat lembut. So mungkin boleh kongsikanlah sikit Su dari segi pembuatan doh cakoi ni. Ni sama kan? Sama. Dua-dua ni sama bahannya ya? Yes. Okey. Tepung apa yang digunakan? Tepung cepaka. Lepas tu gula, garam, yeast, baking powder. Minyak sikit, susu lah. Okey. Ni nak tanya ni, ada tak sebenarnya dari segi doh ni kan dia lembut ataupun keras tu akan mainkan peranan juga kesedapan dan juga kerangupan cakoi kita tu? Ada. Peranan lah segi tepung. Kalau berlainan brand yang kita pakai tak sama macam yang dari segi adonannya, maksudnya lah adonan dari segi kita buat semua tu sama jugalah. Kalau satu brand tu kita pakai satu brand tu je. Okey, itu ikut keselesaan kita lah. Okey, kebiasaannya kan kalau cakap tentang baby cakoi ni kan, ini dimakan dengan kaya. Adakah kaya pandan ini juga dibuat sendiri oleh anda berdua atau bagaimana? Buat sendiri. Macam mana boleh cerdik pandai dapat idea ni buat menu yang sangat sedap dan mendapat perhatian ramai ni? Kita belajar Thailand lah. Tapi kita dah dia bagi satu resipi, satu ni untuk sukatan 1 kilo. So kita olah untuk banyak. Kita olah sendirilah. Okey, ini diolah sendiri. Kurang manis. Menu asalnya daripada Thailand, tapi kemudian bila dia datang kembali ke sini, kita ikut kesesuaian cita rasa di sini. Okey, sebab kebiasaannya ramai orang yang makan kaya ni dengan steam bun dan sebagainya kan, tapi ini dimakan dengan cakoi. Okey, dari segi permintaan ataupun sambutan orang ramai, macam mana baby cakoi ni mendapat sambutan? Sebab ada setengah orang dia suka nak makan yang besar, yang panjang kan, tapi ini yang saiz ni kecil-kecil, comel je. Macam mana tu? Macam mana? Orang suka ke ataupun bagaimana? Sukalah, senang makan. Senang makan. Okey, satu hari kabarnya berniaga dekat depan sekolah Satu hari agak-agaknya berapa kilo tepung yang digunakan untuk menjual baby cakoi ni? Sehari 30 kilo. Okey, boleh tak Su ajar saya cara untuk kita uli doh ni dan kita potong? Kalau Cik Susanya boleh tolong tengok yang dekat sana tu. Adakah ukuran tu kena sama atau macam mana Su? Lebih kurang lah macam tu lah. Oh, agak-agak je lah kan.
Okey. So, bila kita dah buat macam ni, kita potong ikut kita lah. Ikut suka hati kita. Ikut suka hati kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita nak makan sendiri, nak ikut saiz macam mana pun suka hatilah lembut sangat Okey. Kemudian ada tekniknya, betul tak? Ya. Kita nak jual, kita kena macam itulah. Tarik. Ya. Dia sebenarnya macam ni. Begitu rupanya. Macam tu, betul tak? Okey, betul saya masukkan Ya. Saya masukkan. Dia macam mini love. Yang kita macam tak jadi je. Cuba tunjukkan. Sebab dia banyak sangat. Sebab dia banyak sangat. Dah penuh sangat. Okey, berapa lama masa yang kita perlu untuk kita pastikan cakul kita ni rupanya cantik, orang putih kata tak overcook ataupun dia tak terlebih masak kan, ataupun tak adalah macam hangit ataupun hitam, warna cantik je brownish macam ni. Dia kena betul-betul minyak panas lah. 2 minit. Sekejap je. 2 minit saja. Okey, nak tanyalah juga selain daripada berniaga harian kan, kalau katalah mungkin ada orang ada jamuan kenduri kahwin ke, hari jadi ke, kenduri-kenduri tertentu, kalau mereka nak macam panggil dan goreng dekat rumah makan panas-panas boleh ke? Sebelum ni buat tepahan, tapi tepahan kenduri kan pergi goreng kat sana, tapi buat sekarang ni sebab tak cukup pekerja lah kata buat kat niaga kat tepi jalan tu sajalah. Okey, tapi mungkin boleh dibincangkan lah ya, masa boleh. depan. Okey. Jadi bagi mereka yang mungkin dah teringin nak rasa ni sebab mereka tu wah hebatnya idea ni daripada Thailand, daripada Su sendiri kemudian diubah suai dan diolah mengikut kesesuaian cita rasa di sini pula. Bagaimana cara untuk mereka nak tengoklah kat mana berniaga, berapa harga cakul ni, ada tak Instagramnya? Instagram ada, Facebook. Tapi yang banyaknya Facebook lah. Okey, anda boleh saksikan di Kaca TV, di Facebook dan juga Instagram. Boleh sebut Instagramnya? Kaisu Baby Cakul. Kaisu Baby Cakul. Romantik ni gabungan nama berdua dah ni. Orang putih tu wit hangat. Okey. Jadi saya tak rasalah kali ni sebab tadi saya dah rasa banyak, memang sedap rasanya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Su dan juga Kai. Sambil-sambil nak siapkan lagi beberapa ni. Di hujung siaran nanti kami akan kongsikan semula semua rakan-rakan kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari ini, dan sebelum kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, yang nak tanya hujung minggu ni anda semua buat apa? Jom datang beramai-ramai ke Carnival Jom Heboh hujung minggu ni bersama keluarga dan rakan-rakan. Ada pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk para pengunjung seperti belon udara panas Do It Now. Dan apa yang menarik lagi, ada macam-macam permainan, antaranya permainan belon buih dan face painting di zon Do It Now dengan hanya RM1 saja. Apa yang menarik lagi Yana, anda boleh bayar dengan imbas Do It Now QR dengan mana-mana aplikasi perbankan, mudah alih ataupun e-wallet. Dan ini anda kena datang kerana ada juga deco LED dan neon untuk bergambar kenang-kenangan. Jangan lupa gunakan hashtag Do It Now, senang cepat selamat. Tak payah dah nak pergi ke Cappadocia nak ni belon udara panas je. Kat sini pun ada Jom Heboh InsyaAllah sahaja. kami jumpa anda di sana di hujung minggu nanti di Carnival Jom Heboh Putrajaya. Okey, kita dah pun nak sampai di hujung siaran kita hari ini. Mungkin bagi anda yang terlepas pandang ataupun baru saja berkesempatan bersama dengan kami, sama ada secara langsung di Kaca TV ataupun secara dalam talian, kami kongsikan sekali lagi antara menu-menu jalanan yang kami bawakan untuk anda untuk memberi inspirasi dan juga mungkin dapat menggamit kembali kenangan anda sewaktu kecil-kecil ataupun mungkin zaman bercinta. Ataupun sekarang ni pun sama. Sekali lagi kita bersama dengan Puan Haliza binti Ali, pengusaha rojak buah Bonda. Silakan Bonda, Instagramnya, sosial medianya, kedainya di mana? Assalamualaikum semua. Instagram Bonda boleh dilayari di Rojak Buah Special Bonda. Kemudian Bonda ada kios di Taman Layang-Layang, Metropolitan Kepong.
Okey. Boleh jumpa bonda di sana untuk menikmati bonda punya rojak buah. Memang sedap rojak special bonda ni. Baik, seterusnya. Seterusnya kita nak kongsikan pula menu Apam Balik. Menu Apam Balik ni memang menu yang cukup popular. Kalau bulan puasa, kalau open house hari raya, orang memang nak cari Apam Balik. Majlis kahwin pun ada. Ya, betul. Tapi kalau ada setengah orang memang tiap-tiap hari dia memang suka nak makan Apam Balik. Sama ada yang tebal ataupun yang nipis. Jadi mungkin Puan Isyada boleh kongsikanlah kalau ada yang mengidam, teringin nak menikmati hidangan Apam Balik ni, macam mana caranya? Okey, boleh follow Instagram kami Aziz Apam Balik Malaysia. Okey. Silakan, teruskan. Okey, Aziz Apam Balik Malaysia. Untuk yang nak walk in pun boleh di Jalan Cempaka, Kampung Sungai Kayuara, Petaling Jaya. Okey. Ada delivery? Delivery ada. Ada dekat tu Seri Pentas dengan Kayuara. Okey, terima kasih Puan Isyada. Seterusnya kita nak bersama dengan pengusaha Lok Ching Lockdown. Silakan. Okey, untuk warga wanita hari ini, anda boleh boleh follow kami Lok Ching Lockdown di Instagram, dan segala info dan maklumat tentang jualan boleh tengok dekat IG kami lah. Okey, jadi kalau nak tahu kat mana usaha ni berniaga, boleh tengok dekat IG, boleh follow dari segi harga, mungkin nak buat tempahan delivery dan sebagainya kan. Okey, dan kita berpatah baliklah, kita nak kongsikan tentang menu Popia Basah ini. Ini pun antara menu kegemaran ramai. Kita dipendekkan cerita, menu kita hari ini memang menu kegemaran sepanjang zaman jugalah kan. Ramai dalam kalangan penonton-penonton yang gemarkan menu-menu ini, dan nak buat Popia ni bukan senang, apatah lagi nak buat kulitnya tu kan, nak kena pastikan dia nipis, tak liat, tak keras dan sebagainya kan. Okey, mungkin boleh kongsikan bagaimana cara untuk mendapatkan Popia Basah ini. Okey, boleh follow saya punya Instagram Popia Basah Mama, ataupun boleh kat situ ada link untuk WhatsApp terus direct ke info number saya untuk order, dan juga boleh datang ke area Uptown, Bazaria Uptown Wangsa Maju, ataupun boleh juga kita ada juga cawangan di Ipoh. Okey, dan juga Kajang dan juga Puchong. Banyak. Kalau untuk bulan Ramadan di Bangsa lah macam saya cakap tadi. InsyaAllah banyak umur dalam pada tahun depan InsyaAllah. Dan yang terakhir kita nak tahu dari pengusaha kasih Baby Chakoy. Silakan Encik Ruhaini. Assalamualaikum. Untuk tengok Baby Chakoy, IG Kaisu Baby Chakoy, dan Facebook pun Kaisu Baby Chakoy. Kalau untuk delivery ada Foodpanda, Shopee Food, Grab Food pun ada. Okey. Dan yang untuk dalam talian ataupun delivery penghantaran pun ada juga ya. Okey, jadi anda boleh follow Instagramnya. Dan ucapkan terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini. Bukan saja berkongsi menu, tetapi juga memberi rezeki kepada kami kan, untuk kita merasai menu kudapan jalanan ini. Baik. Tapi esok memandangkan minggu lepas 16 hari bulan baru sahaja adik-adik kita mendapatkan keputusan SPM. Jadi esok hari Rabu kita akan kembali dengan topiknya Hala Tuju selepas SPM. Istimewa untuk adik-adik dan juga untuk ibu bapa. Betul tu. Kalau mungkin ada yang tak mendapat keputusan seperti yang diinginkan, ada banyak sebenarnya cabang-cabang yang boleh anda pergi selepas SPM ni, walaupun keputusan anda tak cemerlang. Yang penting cari ilmu, tambah pelajaran untuk bekalan kita di masa hadapan. Dan sedikit juga kalau adik-adik ada nak tanya soalan kepada panel kita esok, sila ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 ataupun follow saja kami di Instagram WHI TV3. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa makan. Silakan. Jumpa makan. Okey, Bunda. Mengatur mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia